kegaya. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbahagia Tuan Imam, Tuan Kursi dan ahli Tuan Kuasa, sedang jemaah yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, dalam waktu yang terbatas ini insya-Allah kita sama-sama renung suatu hadis yang dihimpunkan oleh Imam Nawawi di dalam kitabnya yang tersohor, iaitu kitab hadis berkenaan dengan tasawuf. Nama kitabnya ialah Riyadhus Shalihin. Dalam satu bab, tajuk babnya ialah muraqabah, iaitu memerhatikan dan merasakan gerak-geri kita itu, percakapan kita itu, niat-niat kita itu sentiasa diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu makna muraqabah, iaitu merasakan kita diperhatikan, percakapan kita, perbuatan kita, bahkan niat-niat kita pun diperhati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi merasai itu dipanggil muraqabah. Dalam bahasa Inggris disebut sebagai watchfulness. Merasakan diri kita itu disaksikan. Watchful, ya, maknanya dipandang dan dilihat, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hadisnya, hadis yang kedua dalam bab ini, ya, dalam bab ini, bab muraqabah, hadis yang kedua, iaitu sama-sama saya baca dan kita lihat hadisnya daripada Sayyidina Abi Dzar. Sayyidina Abi Dzar ni gelaran, selalu disebut Abi Dzarrin Al-Ghifari. Dia daripada Bani Ghifari, tapi nama sebenarnya ialah Jundub ibnu Junadah. Tenggelam nama kerana gelarannya lebih tersohor. Wa Abi Abdurrahman Muaz ibnu Jabal. Dua sahabat Nabi yang terlibat dalam hadis ini, radhiyallahu anhuma, ya. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala ittaqillaha haitsuma kunt. Bertakwalah kamu kepada Allah di mana juga kamu berada. Kalau kita lihat terjemahan Syekh Abdullah Basmih, dia kata di mana sahaja kamu berada. Maknanya takwa itu mesti merentas tempat. Takwa tidak boleh bertempat. Dalam masjid takwa, dua masjid tak ada takwa, ya. Dahulu kita selalu ada suatu budaya, jika nak cakap agama, masjid. Di luar ni tak usah cakap agama, ya. Dan kalau kita nak bercakap betul tu di masjid. Hari ni cakap masjid ni. Oh, kalau di luar masjid boleh pula belabun, boleh pula berdoa. Jadi seolahnya takwa itu bertempat. La, dia kata
Nabi kata, ittaqillaha haitsu ma kunt. Bertakwalah kamu kepada Allah di mana juga kamu berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanah tamhuha. Ikutilah. Di sini disebut sebagai susulkanlah. Asal maknanya ialah ikutilah. Maknanya ikutilah, susulkanlah. Maknanya kejahatan, sebab kita bukan malaikat, kita manusia. Adalah salah silap kita, sengaja ataupun tidak sengaja. Tetapi jangan putus asa, ikutilah kejahatan-kejahatan silam itu dengan kebaikan-kebaikan mendatang. Nescaya tamhuha, nescaya kebajikan itu, maknanya pahala-pahala itu akan menghapuskan dosa-dosa kejahatan. Innal hasanat yudhibnas sayyiat. Kalau kita tengok dalam Quran pun sebut, innal hasanat, sesungguhnya kebaikan-kebaikan akan menghapuskan, yuzhibna sayyiat, akan menghapuskan kejahatan-kejahatan. Ada kupasannya, ada kupasannya. Ini tidak melibatkan dosa kita dengan manusia. Ini tidak melibatkan dosa besar. Ini adalah dosa kita dengan Allah, dan sebagai manusia bukan malaikat, ada silap salah, jangan putus asa, ikutilah kejahatan-kejahatan silam dengan kebaikan-kebaikan yang mendatang. Nescaya kebaikan yang baru kamu lakukan selepas itu akan dapat memadamkan. Yuzhibnas sayyiat, di sini disebut tamhuha, akan menghapuskan kejahatan. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan, dan bergaullah. Maksudnya memang kita ada masa silam kita, yang orang pun pakat-pakat tahu masa silam kita, tapi kita sudah berubah. Ada turning point dalam hidup kita, kita sudah membuat anjakan. Jadi jangan kita dihantui oleh masa silam kita, lalu kita tak mau bergaul dengan orang. Tak, bergaullah dengan sesama manusia. Bukan bermakna bila kita sudah membuat perubahan itu, lalu kita uzlah, tak mau bercampur dengan orang. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan, bergaullah dengan manusia, sesama manusia. Maknanya bukan bila mana kita membuat perubahan dah tak nak campur hai orang pula dah. Campurlah dengan hai orang, dan jaga akhlak dengan akhlak yang hasan, akhlak yang mulia. Tuan-tuan, ada sebab wurud hadis ini. Kalau ayat Quran disebut sebab nuzul, tapi kalau hadis disebut sebab wurud, sebab datangnya hadis, ataupun sebab terbitnya hadis ini. Apa sebab terbitnya hadis ini daripada mulut Nabi? Apa puncanya? Kisahnya Abu Zar. Abu Zar bila dia dah masuk Islam, dia tak balik semula ke kampungnya, Al-Ghifari, Bani Al-Ghifar, Bani Al-Ghifar. Dia lebih banyak setelah dia mengaji, ditarbiyah, dididik oleh Nabi, udah nak berdamping dengan Nabi berterusan, tak mau balik. Maksudnya dia kira nak duduk di Mekah aja. Dia kira nak duduk di Mekah aja. Jadi Nabi melihat dan Nabi suruh supaya Abu Zar balik ke kampungnya. Sebab kata Nabi, mudah-mudahan dengan kamu akan dapat hidayah orang-orang kampung kamu. Jangan duduk di sini. Seminggu, 2 minggu, tak ada juga dia, tak ada belara nak balik. Duduk juga di kota Mekah. Jadi seolah-olahnya dia merasakan bahawa berada dengan Nabi, duduk di dalam suasana Mekah itu, dia boleh dapat jaga agama dia dan takwa dia. Seolah-olahnya bahawa kalau dia balik, kerana mungkin dia tak dapat jaga
agama dia dan takwa dia. Jadi akhirnya Nabi bagi dia nasihat. Inilah dia nasihatnya. Ya Abu Dzar, wahai Abu Dzar, ittaqillah haitsu ma kunt. Takwa tidak boleh dibataskan, ya, dengan masa, dengan keadaan, dengan tempat. Haitsu ni kalau bincang dari sudut grammarnya atau nahunya, dia termasuk zaman, termasuk makan, ya. Maksudnya ialah di mana, bila dan bagaimana. Takwa itu terpelihara, ya, wherever, whenever, however. Takwa itu tidak dibataskan oleh masa, tempat dan keadaan. Tidaklah boleh takwa bila dah susah baru nak takwa, bila dah sakit baru nak takwa. Masa sihat, masa senang, dah ke mana takwanya, ya. Masa muda, ya, entah mana takwanya. Bila dah pencet baru nak takwa. Bukan begitu, ya. However, whenever and wherever. Bila, bagaimana dan, ya, di mana. Bukanlah takwa itu hanya dibataskan oleh masa buat umrah, masa buat haji, bulan puasa. Masa tu tinggi takwanya. 1 Syawal udah tak ada, dah lebur. Tinggal balik orang Asing, orang Asing yang datang masjid untuk siap, untuk imam, untuk bilal. Itu pun pasal giliau, ya. Jadi seolahnya takwa itu bermasa. Dan bukanlah takwa itu bertempat. Bila di Mekah, ya Allah, sembangnya Masjidil Haram sahaja, ya. Maknanya 10 sekali sekejap Masjidil Haram sembangnya, ya. Tadi saya di Masjidil Haram, tadi semalam saya di Masjidil Haram. Jadi Masjidil Haram saja. Bila sampai kemari, haram masjid. Tadi Masjidil Haram, ini dah haram masjid pula dah. Jadi seolahnya takwa itu bertempat, bermasa dan berkeadaan. Dan Allah yang mencipta tempat, Allah yang mencipta keadaan, Allah yang mencipta masa, dan Allah tidak boleh dibataskan oleh masa dan keadaan dan tempat. Sebenarnya yang mengajar kita untuk takwa bertempat ini, beragama secara bertempat, bermasa dan berkeadaan ini adalah Barat. Kalau tuan-tuan perasan, ya, ajaran Barat ni bila ada kematian, ya, tutup elok je. Kalau masuk gereja, ya, elok je tutupnya, ya. Tapi dalam bajunya tu ada machine gun, mafia apanya. Keluar sekarang, habis funeral, habis jenazah, keluar machine gun dia. Apanya demo mafia apanya. Jadi kadang-kadang begitu. Kita lihat pembaca warta berita ke, udah bertudung, rupanya bagus, dah dapat hidayah, petunjuk. Rupanya ada orang mati, apa? Ada habis orang mati, lebuh balik tudung tu. Jadi seolah-olahnya takwa itu berkeadaan, bertempat, ya, bermasa. Allah yang mencipta keadaan, Allah yang mencipta tempat, dan Allah yang mencipta keadaan dan masa, mana boleh dibataskan. Jadi ajaran Barat lah yang membataskan untuk agama ini di tempat tertentu, masa tertentu dan keadaan tertentu. Sedangkan ajaran Islam bukan begitu. Jadi seolah-olahnya hadis ini nak berpesan kepada Abu Dzar, jangan kamu rasa bertadayun itu, beragama itu hanya di Mekah. Pulanglah kamu ke Bani Ghifari, ya, pulanglah kamu kepada kabilah kamu. Islam itu, Allah Ta'ala itu di mana juga, aina ma takunu, ya, di mana juga. Allah itu bukan dibataskan di Mekah saja, ya, bukan hanya dibataskan pada masa tertentu, pada keadaan tertentu. Pulanglah ke tempat kamu. Dan keduanya, Nabi berpesan supaya tidak kita terbawa-bawa dengan masa silam kita sehingga kita hilang confidence. Sebab kita, bila kita ada masa silam kita,
Ya, bila kita ada masa silam kita, kadang-kadang kita tak confident berdepan dengan orang. Orang kenal kita. Gila zaman itu, doyan orang, doyan kita. Pantang je, tak bunyi doyan kita nyuluk. Sampai ke atas pokok pun kena suluh. Suluh-suluh tersuluhkan lan suyuk. Maknanya zaman rator tu jangan kira lah, tak? Membujur lalu melintang patah. Jadi bila kita nak buat perubahan macam Abu Zar tadi, bila dia masuk Islam, dia rasa takut dengan masa silam dia. Trauma rasa trauma dengan masa silam. Tetapi ajaran tasawuf lain. Ajaran tasawuf memberikan optimisme, tafaul dengan masa depan. Yakinlah dengan masa depan. Jangan terbawa-bawa dengan masa silam. Sebab itu banyak wali-waliullah itu hasil daripada perubahan tasawuf. Ya, maknanya waliullah itu kalau kita lihat asalnya ialah fasiqin. Banyak yang dahulunya adalah fasiqin, orang-orang yang fasik, fusaq. Ya, namakanlah siapa, Abu Yazid Al-Bustami ke, Bishr Al-Hafi ke, Rabi'atul Adawiyah ke. Kalau ikut sejarah silamnya memang dahsyat. Ya. Tetapi oleh kerana ajaran tasawuf begitu memberikan harapan pada masa depan, jangan terbawa-bawa dengan masa silam kita. Begitulah Nabi memberikan tips, wa atbi'is sayyi'atal hasanah tamhuha. Ikutilah kejahatan-kejahatan silam dengan kebaikan-kebaikan mendatang. Tamhuha, nescaya pahala kebaikan yang mendatang itu menghapuskan kejahatan-kejahatan silam. Ini confidence yang dibina dalam ilmu tasawuf, dan ianya bukan lari daripada ajaran Nabi. Bahkan ilmu tasawuf itu adalah daripada Nabi SAW. Istilah tasawuf itu kemudian, tapi substance-nya, intinya itu dah ada daripada Nabi SAW. Jadi menyebabkan Abu Zar bila dapat yang itu, dia jadi confident. Dia tidaklah terbawa-bawa dan trauma dengan masa silam dia. Sebab kabilahnya tentu lebih mengenali peribadi dia sebelum masuk Islam, araknya dan sebagainya, berhala dan sebagainya. Ya. Tapi oleh kerana kejahatan silam itu dapat terhapus dengan kebaikan-kebaikan yang mendatang sebagaimana Al-Quran yang kita dengar tadi, innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Ya, sesungguhnya kebaikan-kebaikan dapat menghapuskan kejahatan-kejahatan yang silam. Cuma dibahaskan dalam hadis ini, Imam Nawawi kata tak termasuklah dosa dengan manusia. Dosa dengan manusia itu kita kena minta maaf lah. Yang patut dipulangkan, pulangkanlah. Yang perlu minta halal, halalkanlah. Ya. Dan juga tak termasuklah dikatakan dosa besar. Ya, kalau yang dosa besar iaitu kesalahan-kesalahan hudud, yang itu lain pula. Ini tidak, ini dosa kita dengan Allah yang tidak melibatkan, kita kata, kesalahan-kesalahan besar yang disebut sebagai kabair, dan juga kesalahan-kesalahan hudud, maka ada peluang untuk dihapuskan dengan kita seek, repent, and recover. Maknanya kita taubat, lalu kita recover balik, kita ganti balik. Dulu memang itu malam-malam, siang serupa malam, malam serupa siang, ada hujan serupa tak ada hujan. Dulu pukul 12, pukul 1 dah. Jam besar tu kita ada restoran Kasim depan tu maksudnya ya. Lepas tu korang naik ke atas Bukit Gintung. Jadi malam serupa siang, siang serupa malam, ada hujan serupa tak ada hujan. Maka kita gantikan malam-malam kita dengan pengajiannya, dengan usrahnya, dengan kita buat program ziarahnya, dengan kita cuba lihat kebajikan umat. Ada yang belum dibela, ada yang sedang tercicir, susah. Jadi kita gantikan masa-masa itu dengan kita buat perkara-perkara yang baru bagi menggantikan masa silam kita yang gelap itu tadi. Jadi dia mesti selain daripada bertaubat, membuat kebaikan-kebaikan yang baru, kemudian recover, gantikan balik kelalaian silam itu. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Nabi pesan kepada Abu Zar, jangan uzlah.
Justru nak buat perbaharuan pada diri, jangan tiba-tiba tak nak bercampur dengan orang. Khaliqin nas, bergaulah dengan manusia. Ini satu tabiat ataupun kecenderungan yang salah. Bila dia nak memperbaiki diri, udah dia tak nak bercampur dengan orang dah. Kononnya nak beruzlah katanya. Ya, tidak. Sebenarnya kita disuruh supaya bergaul dengan manusia, sebab pergaulan dengan manusia itu dan sabar dengan kepayahan-kepayahan dalam pergaulan itu berpahala. Ya, berpahala. Tuan-tuan dan puan-puan, tuan-tuan sekalian, saya nak ambil pengajaran hadis apa yang ditulis oleh Syekh Abdullah Basmih. Hadis ini riwayat Imam Tirmizi, murid kanan Imam Bukhari, ya. Pertama katanya, amalan kebajikan menghapuskan amalan kejahatan sebelumnya. Maksudnya ialah dosa-dosa kejahatan terhapus dengan pahala-pahala kebajikan, termasuk dosa kecil dan tidak berkaitan pula dengan manusia. Yang lain. Yang kedua, di antara akhlak yang mulia itu ialah bermanis muka. Tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah. Itu hadis Nabi, ya. Senyumanmu pada saudaramu itu adalah pahala, sedekah. Idkhalus surur fi qalbi akhika sadaqah. Memasukkan rasa gembira kepada hati saudara kamu itu adalah berpahala, adalah bersedekah. Jadi bermakna bahawa moncong-moncong muka 14 itu bukan daripada ajaran Islam. Tak ada nak nyerongin-nyerongin, tak ada nak negor-negor, nihin je. Itu bukan daripada ajaran. Dia tu dah jadi waradun wa barqun, tak ada peduli orang. Tak ada pula kopi tu waradun wa barqun, ya. Bahkan orang muslim itu man salimal muslim lisanahu wa yadahu. Orang muslim itu ialah orang yang sejahtera muslim yang lain, sejahtera muslim yang lain antara lidahnya dan tangannya. Jangan lidah kita dan tangan kita menjadi punca sengsara orang lain. Jadi maka kata-kata yang manis, ya, muka yang manis itu adalah pahala, dan dikatakan di sini bahawa ianya adalah akhlak yang mulia, tidak mengganggu, menyakiti orang lain, melakukan perkara yang ma'ruf, berinteraksi dengan orang lain dengan cara yang kita mahu orang lain berinteraksi dengan kita. Ini disebut what you give, you get back. Kama tadinu tudanu. Bagaimana kamu melayan orang, esok begitulah orang melayan kamu. Jadi kita welcome orang lain, kita senang, seronok, melayan, menyantuni. Esok kita pun akan dilayani, disantuni, ya, diterima kehadiran kita, menggembirakan. Tapi kalau kita maknanya pasif, dingin, susah sangat nak melayan orang, tiba-tiba kita nak expect orang melayan kita pula. Ya, kita sendiri pun tidak melayan orang, macam mana kita nak mengharap orang layan kita? Kita sedap, maknanya kita meraihkan orang, kemudian kita mengharapkan orang meraihkan kita. Tak maunya. Sebab itu dia kata, what you give, you get back. Jadi oleh kerana itu, kalau nak tahu bagaimana outputnya, begitulah kita lihat bagaimana inputnya. Di sinilah disuruh supaya wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Bergaulah dengan manusia dengan pergaulan yang baik. Ternyata di situ bahawa agama kita ini praktikal sifatnya, ya, kita kata berada secara praktikal di tengah-tengah masyarakat. Agama kita bukan seperti agama setengah agama tu yang suruh beruzlah menyendiri di bawah-bawah bukit, gunung, ya, di sinagog, di gereja, jangan bercampur dengan orang. Tak. Agama kita suruh supaya kita bersama membangunkan diri kita dan juga manusia. Yang ketiga, kita dikehendaki bertakwa kepada Allah walaupun di mana kita berada, merentas masa, tempat dan keadaan, sebab Allah yang mencipta masa, Allah yang mencipta tempat, dan Allah yang mencipta keadaan. Ini sangat terasa apabila nak masuk bulan puasa. Ya. Kita lihat perubahan banyak berlaku, ya, bila berbulan puasa. Tetapi apakah Tuhan di bulan puasa itu lain daripada Tuhan di luar bulan puasa? Tak. Ya tak. Rabbu Ramadan huwa Rabbu ghairu Ramadan. Tuhan Ramadan itulah Tuhan yang di luar bulan Ramadan. Kenapa didiskriminasikan? Kenapa kita mesra agama?
Kenapa kita mesra rumah Allah, mesra kitab Allah, mesra hamba Allah di bulan Ramadan, tapi sudah tidak mesra dengan kitab Allah, tidak mesra dengan agama Allah, tidak mesra dengan hamba Allah, tidak mesra dengan rumah Allah di luar bulan Ramadan. Jadi adakah Tuhan di bulan Ramadan lain daripada Tuhan di luar bulan Ramadan? Sebab itu disebut Rabbu Ramadan huwa Rabbu ghairu Ramadan. Tuhan bulan Ramadan. Itulah juga Tuhan di luar bulan Ramadan. Nasib baik ya. Kita ni nasib baik ada RNR. Ada Ramadan tu bagi saya RNR. We can recreate and refresh our faith, ya, our deeds. Kita dapat memperbaiki iman kita, memperbaiki amal kita dengan adanya Ramadan. Dia menjadi RNR. Ya. Kalau tak ada, tak tahu mana apa kita ya. Tapi hendaklah kita faham bahawa bukanlah RNR itu matlamat. Matlamatnya ialah selepas RNR itu. Bukanlah Ramadan itu matlamat. Matlamatnya ialah selepas Ramadan. Mengekalkan momentum beribadah Ramadan itu di luar bulan Ramadan. Itulah sebenarnya kejayaan. Ya, sebab itu dikatakan the greatness and magnificence itu ialah pada follow up and follow through-nya. Kehebatan itu ialah sesuatu itu bukan diukur semasa, tetapi kehebatan sesuatu diukur selepasnya, follow up and follow through-nya. Bagaimana tindakan susulan selepas itu. Begitu. Ya. Kita lihat bagaimana filem seorang yang tidak mempunyai kemahiran dalam mengajar. Siapa bukan nama cikgu pun? Cikgu apa? Dia tak ada kemahiran. Jadi tulis cikgu main bola. Hari-hari cikgu main bola. Cikgu apa? Cikgu Syahri. Ketakdirnya dia begitu kerana dia maknanya guru yang tidak terlatih. Lalu setelah itu dilatihlah dia di maktab perguruan. Jadi kita punya harapan, expectation kita lepas dia habis maktab, takkanlah dibuat cara yang sama. Cikgu main bola hari-hari, cikgu main bola. Cikgu tidak mahu kita main. Tak ada ya. Tentulah setelah dia keluar daripada maktab, dia akan ada perubahan. Maka begitulah kita dengan Ramadan. Mesti ada perubahan. Maka kehadiran Jumaat, kehadiran Ramadan, kehadiran pengajian-pengajian untuk menganjak kita membuat perubahan dalam diri kita. Sebab itulah makanya takwa itu tidak bertempat, tidak boleh dibataskan oleh masa dan tempat. Yang akhir sekali di sini Allah sentiasa mengawasi. Raqib dikatakan dalam ayat Quran bahawa ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah kita melafazkan satu lafaz melainkan ada catatan raqib dan atid. Dalam bahasa Arab, warden asrama itu dipanggil muraqib. Ya, warden asrama itu dipanggil muraqib. Jadi dalam tasawuf dipanggil muraqabah dan malaikatnya dipanggil raqib. Ya, dipanggil sebagai raqib. Jadi bila mana kita disupervise, bila mana ada tandir, bila mana ada yang memerhati kerja buat kita, ada supervisor kita, maka dengan sendirinya kita akan buat yang terbaik. Maka begitulah kita ini sentiasa under supervision of Allah Subhanahu wa taala. Allah sentiasa muraqabah kita. Wallahu min waraihim muhit. Allah itu sentiasa mengawasi apa yang kita lakukan, segala perbuatan, bahkan segala percakapan, bahkan apa yang ada dalam diri kita, nawaya, niat-niat kita pun tu di bawah pengawasan Allah secara terang ataupun secara tersembunyi. Innahu ya'lamu sirra wa ma yakhfa. Dia tahu benda yang tersembunyi, dia tahu benda yang nyata, semuanya adalah sama di sisi Allah. Allah yang maha zahir, Allah yang maha batin, yang disebut sebagai az-zahiru wal batinu. Jadi dengan hadis yang pendek ini mudah-mudahan sama-samalah saya dan juga kita semua membuat perubahan ya. Mudah-mudahan apa yang kita peroleh daripada hadis ini menguatkan semangat kita untuk beriman dan beramal kepada Allah dengan sesungguhnya. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.